Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, tabi'in, tabi'in, seluruh mereka yang mengikut jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan saf kepimpinan, ahli jawatan kuasa, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Semalam tertidur awal. Saya lupa nak update kuliah hari ni. Sebab kuliah sendiri, kan. 2-3 hari lepas pun saya duduk scroll dalam WhatsApp. Duduk terfikir, nak jemput ustaz mana hari Ahad ni kan. Fikir jadual siapa ya. Rupanya sendiri punya jadual, lupa. Semalam pun habis balik daripada Shah Alam tu, pergi ke Sri Rampai, ada kuliah satu. Fikir dah nak update lepas Isyak tu. Balik-balik, Sadaqallahul Azim, hilang daripada radar. Bangun-bangun tadi baru teringat. Ala kulli hal, insya-Allah kita sambung perbincangan kita dalam 10 asas pertama yang dipetik daripada kitab Arba'in fi Usuluddin yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Yang lepas kita masuk pada asas yang ketiga, Al-Aslus Salis fil Qudrati. Asal ataupun usul yang ketiga iaitu pada menyatakan sifat kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya kita dah habis bincang tentang kudrah ataupun kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ghazali masukkan yang ketiga supaya kita mengisbatkan ataupun kita membuat ketetapan dalam hati kita sebagai satu bentuk akidah bahawa wajib kepada kita meletakkan keyakinan bahawa Allah itu memiliki kuasa yang mutlak. Ini asas bagi umat Islam. Apa yang dimaksudkan dengan kuasa yang mutlak? Yang pertama sekali, kena letakkan bahawa kuasa yang bebas daripada segala sifat kelemahan. Itu yang pertama, asas dia. Maknanya tu yang disebut la ta'khuzuhu sinatun wa la naum. Allah Ta'ala itu tidak mengantuk dan tidak tidur. Allah Ta'ala itu tidaklah leka dan lalai. Itu kita panggil asas yang paling penting sekali. Kita meletakkan Allah memiliki kuasa yang mutlak, yang bebas daripada segala sifat kekurangan. Itu akidah asas yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Maknanya beza dengan kuasa manusia. Kuasa manusia yang pertama memiliki kelemahan. Setiap orang yang berkuasa dia akan ada kelemahan. Tak kisah kuasa hebat macam mana sekalipun. Superhero yang diwatakkan dalam kartun pun dia akan ada kelemahannya, kan? Semua kan ada kelemahan. Sebab apa? Sebab itu sisi lemah makhluk. Tetapi bagi Allah Ta'ala, wajib kita meletakkan tidak ada sisi lemah bagi Allah Ta'ala. Semua sempurna kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, kekuasaan Allah Ta'ala itu dia meliputi segala bentuk kekuasaan. Macam kita, Perdana Menteri, dia ada kuasa dalam bidang skop Perdana Menteri saja, kan? Kalau menteri lain, dia bidang skop menteri lain. Dia tak boleh nak masuk dalam kuasa-kuasa yang lain. Di Malaysia, Perdana Menteri boleh buat di Malaysia je lah. Dia tak boleh kacau negeri lain, contoh negara lain. Itu nak bagi contoh nampak. Sebab apa? Sebab setiap makhluk dia memiliki kuasa yang ada batas. Itu dia. Tetapi Allah Ta'ala, kuasa Allah Ta'ala itu tidak ada batas. Sebab itu teks yang kita baca sebelum ini, dia adalah pemilik kepada alam mulkun wa malakut. Alam pada mulk dan alam malakut. Apa dia alam mulk? Alam mulk ialah alam fizikal. Kita sekarang dah bumi, langit yang kita boleh nampak, bintang, matahari, itu alam mulk, alam fizikal. Begitu juga dengan alam malakut. Alam malakut ialah alam yang di luar daripada fizikal. Alam malaikat, alam jin, alam bunian, kan? Siapa ada pernah tersesat dalam alam bunian? Itu alam malakut lah, kan? Itu alam yang lebih besar lagi. Nak lagi kita sebut alam malaikat je, kita dah nampak dah kebesaran alam malaikat. Sebab apa? Sebab malaikat ni Allah Ta'ala ciptakan dia tidak dilihat oleh makhluk.
tetapi Allah Ta'ala menceritakan kehebatan alam malaikat. Adakah itu sebagai satu bentuk cerita mainan? Tidak. Real. Tapi Allah Ta'ala saja cipta dan saja menghilangkan ataupun menyembunyikan daripada pandangan manusia supaya kita nampak kebesaran dan kehebatan malaikat tersebut dengan firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak uji kita percaya ataupun tidak. Kalau kita tengok, nescaya satu dunia beriman pada Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala nak jadikan dunia ni medan ujian. Allah Ta'ala ciptakan malaikat. Allah Ta'ala bagi tahu dalam wahyu ada malaikat yang besar. Siapa percaya, dia berjaya. Siapa tak percaya, dia gagal. Jadi kena percaya kehebatan alam malakut, alam malaikat, dan juga alam-alam lain yang tersembunyi lah. Dan Allah Ta'ala memiliki kuasa, dan Allah Ta'ala berkuasa kepada sekalian makhluknya. Semua makhluk itu tertakluk dengan kuasa Allah Ta'ala. Atau yang kita panggil, bila apa perkara berlaku dalam kehidupan kita, semua tertakluk dengan kuasa Allah Ta'ala. Maknanya, kita nak buat sesuatu, tetapi kita punya niat kita itu ataupun hasrat kita itu, dia terikat dengan kuasa Allah Ta'ala yang kita sebut dengan nama takdir. Maka kita kena tahu sifat kuasa inilah yang menjalankan takdir kita. Kalau kita percaya dan kita beriman tentang sifat kuasa Allah yang menjalankan takdir, maka dialah yang menjadi ubat kepada kita untuk memujuk hati kita supaya kita dapat berdamai dengan takdir. Kadang-kadang kita duk merungut dalam hati kita, kenapa aku jadi macam ni, kenapa aku kena macam ni, kenapa lah Allah Ta'ala tentukan macam ni. Itu takdir di bawah kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan pengajaran yang kita ambil daripada sifat kuasa yang lepas, ulangan, bila mana kita meyakini sifat kuasa, maka yang pertama sekali, kita tidak akan jadi manusia yang sombong. Yang pertama. Sebab apa? Sebab kita tahu ada yang lebih berkuasa daripada kita. Orang yang sombong, orang yang belagak, orang yang angkuh, kerana dia lupa ada kuasa yang lebih besar, dan dia lupa kuasa ataupun kekayaan ataupun kehebatan yang ada pada dia tu pun Allah Ta'ala beri pinjam. So, itu masuk dalam skop perbincangan sifat qudrah Allah Ta'ala. Yang kedua, kalau kita meyakini dengan baik sifat kuasa Allah Ta'ala, kita akan jadi manusia yang sentiasa ada harapan dan sentiasa dan tidak akan merasa takut pada pihak musuh. Kalau kita yakin dengan sifat qudrah Allah Ta'ala. Contoh rakyat di Palestin, mereka yakin dengan sifat qudrah Allah Ta'ala. Mereka pandang Zionis itu sebagai makhluk yang hanya diberikan pinjaman oleh Allah Ta'ala. Mereka yakin ada kuasa yang lebih hebat berbanding dengan musuh-musuh Allah Ta'ala. Maka mereka terus berjuang mengharapkan pertolongan Allah yang maha berkuasa. Kalau kita tak beriman pada kuasa Allah Ta'ala, kita nampak musuh, kita kata, oh hebatnya musuh ni, larilah kita, tak salah kita nak lawan. Tapi kalau orang beriman dengan kuasa Allah Ta'ala, sifat kuasa Allah Ta'ala, dia akan terus optimis ataupun positif dengan setiap tindak tanduk. Sebab apa? Yakin Allah maha berkuasa. Kalau bukan hari ni, satu masa nanti. Perjuangan rakyat Palestin ni bukan setahun dua. Dia sudah menjangkau 80 tahun. Kan? Start daripada 1947 tu kita panggil dalam catatan sejarah lah. Ketika mana berlakunya Nakbah, maka mereka pun ditekan. Kemudian ada Intifada 1987, mereka bangkit. Dan Intifada tu dia akan cukup 40 tahun pada 2027. Maka daripada 1947 sampai 2027 cukup 80 tahun. Kata Syekh Ahmad Yassin apa dia? Kata Syekh Ahmad Yassin, Israel akan hilang daripada bumi ni pada 2027. Sebab dia guna nombor 40. 40 tahun ni dia sangat signifikan dengan Bani Israel dalam Quran. Ada cerita tentang nombor 40 tahun. Maka kata Syekh Ahmad Yassin, bila ditemu buat, apa pandangan Syekh Ahmad Yassin? Syekh Ahmad Yassin ni dia adalah orang yang menubuhkan Hamas pada 1987. Dia kata memang Israel kuat sekarang ni, buatlah apa pun, tapi dia akan hilang 2027. Tengok sekarang pun kita tengok nampak Israel lintah pukang dah. Tak mustahil berlaku 2027 ataupun mungkin berlaku tahun ni, Allahu a'lam. Sebab apa? Sebab yakin dengan kuasa Allah Ta'ala. Dan dengan keyakinan kuasa Allah Ta'ala, dan kita berdoa.
Orang yang tidak ada keyakinan pada Allah Ta'ala, dia akan putus harapan. Sebab apa? Tak ada harapan dah pun dia. Kan? So, bila tak ada harapan, apa yang dia buat? Tak berdoa. Bila tak berdoa, hilanglah. Putus asa adalah satu bid'ah yang paling besar bagi umat Islam. Itu bid'ah yang paling besar. Bukan buat benda-benda yang kita tengok sekarang ni, zikir, yasin, itu bukan benda yang dibicarakan. Bid'ah yang paling besar ataupun kesesatan yang paling besar ialah bila mula kita berputus harap pada Allah. Sebab apa? Sebab kita mula menafikan kuasa Allah yang lebih hebat daripada makhluk. Itu bab kuasa Allah Subhanahu wa taala. Al-aslu rabi' fil ilmi. Asas yang keempat dalam membicarakan tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, wa annahu alimun bi jami'il ma'lumati. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui pada sekalian pengetahuan ataupun pada sekalian maklumat. Maklumat kita gunakan dalam bahasa Melayu, maklumat. Maklumat ni adalah segala ilmu. Kata Imam Al-Ghazali, Allah Subhanahu wa taala itu maha mengetahui pada sekalian maklumat, sekalian ilmu. Perasan tak kita kalau kita mengaji sifat 20? Ini kiranya kita panggil asas kepada sifat 20. Sebelum berkembangnya sifat 20, Imam Ghazali lahir dulu. Sebab sifat 20 dia lahir pada masa zaman Imam As-Sanusi rahimahullahu taala. Lewat jauh tahun berbanding dengan Imam Al-Ghazali. So cara Imam Al-Ghazali susun lepas sifat qudrah, sifat ilmun. Kalau kita mengaji sifat 20, qudrah, iradah, kan? Tapi iradah diletakkan pada sifat yang selepas daripada sifat ilmu. Kenapa Imam Ghazali susun macam ni? Dua-dua cantik, tapi kalau tengok pada susunan Imam Al-Ghazali, nampak agak lebih cantik. Sebab apa? Sebab yang pertama sekali kita kena letak Allah itu yang maha berkuasa. Kemudian Allah itu yang maha mengetahui dan maha bijaksana, maha mengetahui, meliputi segala ilmu. Dan dengan kuasa dan ilmu lah Allah Ta'ala itu berkehendak. Maksudnya setiap kehendak yang Allah Ta'ala jalankan kepada kita, setiap takdir yang Allah Ta'ala jalankan kepada kita, semua di atas dasar pengetahuan Allah yang maha mengetahui. Maknanya Allah tahu yang terbaik untuk kita. Itu kita panggil setiap iradah dijalankan dengan sifat ilmu Allah Ta'ala. Takdir itu digabungan daripada 4 sifat yang utama. Yang pertama sekali gabungan daripada sifat qudrah. Yang kedua, gabungan daripada sifat iradah. Qudrah ialah kuasa, iradah ialah kehendak. Ketiga ialah ilmu, pengetahuan. Keempat ialah sifat hayah. Kalau gugur salah satu daripada 4 sifat ini, takdir tidak boleh berlangsung ataupun tak boleh berjalan untuk kita. Contoh dalam 4 sifat ni, tak ada sifat ilmu, maha mengetahui. Macam mana sesuatu ataupun Allah ada sifat kuasa, ada sifat kehendak nak buat. Dan Allah Ta'ala ada sifat hidup, yang maha hidup. Tapi tak tahu tentang satu perkara nak buat. Macam kita lah, nak buat rumah, modal dah ada. Kehendak nak buat rumah dah ada. Kita pun dah, memang kita hidup lah. Hidup tu memang sifat paling utama. Tapi tak pandai nak buat rumah. Duk susun bata, tiba-tiba angin tiup, jatuh. Kan? Kita tak pandai, kita tak buat dia punya pasak dalam tu. Tak ada ilmu, tak jadi. Ataupun ada ilmu, ada kehendak. Hayah tu kita panggil sekali lah kan, ada hidupnya. Tapi tak ada kuasa. Tak mampu, duit tak ada. Tak boleh jadi juga. Ataupun ada kuasa, ada ilmu, pandai dah nak buat rumah. Tapi tak nak buat, tak berkehendak untuk buat rumah. Tak jadi juga rumah dia. Maknanya, segala takdir yang berlaku pada kita, dia mesti berlangsung dengan 4 sifat Allah Ta'ala. Itu yang ulama kata, wajib mengaji, paling-paling tidak pun, sifat yang membersihkan ataupun yang mensucikan Allah daripada sifat kelemahan, dan wajib kita isbatkan ataupun kita tetapkan 4 sifat ni pada Allah Ta'ala. Qudrah, iradat, ilmun, hayun. 4 ni. Yang lain tu tambahan lah. Kalau kita tengok sama' basar, yang maha mendengar, yang maha melihat tu kita panggil penyempurnaan kepada sifat ilmu. Mendengar, dia mendapat maklumat lah. Dengan mendengar, mendapat maklumat. Dengan melihat, mendapat maklumat. Tapi kenapa disebutkan juga oleh para ulama sifat sam'un dan hayun, sifat sam'un dan basar, nanti kita tengok. Kenapa kebanyakan ulama disebut juga, padahal sama' dan basar tu dia boleh masuk dalam ilmu dah. Kita dah hurai dah bab ilmu tu. Kenapa? Nanti kita akan tengoklah pada yang
nanti. Tapi kita terpaksa stop, bukan stop lah, kita terpaksa drag panjang dekat asas yang kelima, iaitu kehendak. Sebab kehendak ni Imam Ghazali bincang panjang. Dia bincang banyak tentang konsep sebab akibat, causality. Dia bincang tentang konsep musabbibal asbab. Dia banyak isu yang dibincangkan dalam bab kehendak, nanti kita akan tengok. Dia isu lah lebih pada isu yang prinsip yang kelima. Baik. Prinsip yang keempat, wajib kita meyakini Allah Ta'ala itu mengetahui kepada segala bentuk ilmu. Maknanya tidak ada satu pun yang luput daripada Allah Ta'ala pengetahuannya. Wajib kita tahu. Sebab ada di kalangan ahli falsafah. Ahli falsafah yang menyatakan bahawa Allah Ta'ala ini dia mengetahui pada perkara dasar. Tidak mengetahui pada perkara yang detail, terperincik. Contohnya Allah Ta'ala tahu manusia ini sifatnya begini. Tapi Allah Ta'ala tak tahu secara detail apakah perasaan manusia tersebut, apakah yang dibuat oleh manusia tersebut. Tu ahli falsafah kata. Berkaitan dengan ilmu Allah Ta'ala. Kata Imam Ghazali, tak, Allah Ta'ala tahu detail. Setiap apa yang terdetik di dalam hati manusia pun Allah Ta'ala tahu. Dan setiap pergerakan yang berlaku dalam tubuh badan manusia Allah Ta'ala tahu. Itu keyakinan yang kita kena pegang. Macam mana Allah Ta'ala tahu? Pengetahuan Allah tak sama dengan pengetahuan ataupun cara kita mengetahui. Baik. Allah Ta'ala itu maha meliputi, muhitun bima yajri. Allah Ta'ala itu, pengetahuan Allah Ta'ala itu meliputi segala perkara yang berlaku di bumi dan juga di langit. Tidak ada satu pun yang luput daripada pengetahuan Allah Ta'ala. Kalau bumi ni kita fikir dah besar sangat kan. Tapi sekecil-kecil perkara yang berlaku di bumi Allah Ta'ala tahu. Contoh apa dia? Contoh apa yang sedang berlaku dekat bawah surau kita ni kita tak tahu. Tapi ada mungkin kerajaan yang besar bawah surau kita ni. Kerajaan semut. Ataupun kerajaan kerajaan hama-hama kan. Macam tak ada lah hama sini kan. Gatal nanti kan. Balik rumah. Semua benda di bawah pengetahuan Allah Ta'ala. Apa-apa perkara lah yang berlaku dalam keadaan yang sangat kecil. Kita panggil kerajaan semut kecil. Tak ada siapa nak pergi memandang semut tiap-tiap hari. Adalah orang saintis duk buat kajian tentang semut tu. Tapi tak semualah yang berminat tentang kerajaan semut. Tapi semua perkara yang berlaku dalam kerajaan semut adalah bawah penguasaan Allah Ta'ala. Paling kecil kalau kita boleh tengok dalam tubuh badan kita ni ada kerajaan yang sangat besar. Apa dia? Kerajaan hormon, dirembeskan hormon, kemudian dengan hormon itulah yang berfungsi kepada setiap organ. Organ pula berjalan, pam darahnya, darah pula ada sel-sel darahnya. Setiap daripada sel-sel darah tu semuanya adalah di bawah ilmu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengetahui. Dan Allah Ta'ala menyusun setiap perkara tersebut dengan kebijaksanaan Allah Ta'ala. Itu kuasa itu kita panggil ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya tak ada siapa pun yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan apa yang berlaku dalam hidup kita Allah Ta'ala tahu. Itu kita kena yakin. Kalau kita rasa macam kita ni tak dipandang oleh Allah Ta'ala, siapalah kita ni, itu bukan satu perkara yang betul lah. Sebab apa? Sebab mustahil Allah Ta'ala tak tahu apa keadaan kita. Kalau ada orang kata Allah Ta'ala ni tak pandang aku, sebab itulah aku ni tak berjaya macam orang lain. Tidak. Allah Ta'ala sedang mengatur takdir berdasarkan kepada ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Tidak ada yang terlepas daripada ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada satu pun yang terlepas daripada Allah Ta'ala. Misqala zarratin fil ardi wala fis sama'. Walaupun sebesar zarah, ataupun disebut dengan nama atom lah kan. Zarah ni kira atom lah dalam bahasa moden dia. Walaupun sebesar zarah, tidak ada yang terlepas daripada ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi setiap perkara tu mesti bergerak hanya dengan kuasa Allah Ta'ala, dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan dia mengetahui, ni kata Imam Ghazali nak bagi kita mudah faham. Disebut di sini ialah dibul namlatun sauda. Bahkan Allah Ta'ala mengetahui akan merangkaknya seekor semut hitam di atas batu yang hitam di malam yang gelap. Maknanya nak bagi tahu gambaran. Ni kita panggil
metafora yang digunakan oleh ulama-ulama dahulu, betapa detailnya pengetahuan Allah Ta'ala, orang lain tak tahu, Allah Ta'ala tahu. Iaitu seekor semut yang hitam berjalan di atas satu batu yang gelap, yang hitam, pada malam yang penuh dengan kegelapan. Allah Ta'ala tahu dia tengah berjalan di atas batu tersebut. Itu keyakinan kita. Baik. Dia mengetahui gerakan zarah tadi di udara. Mengetahui rahsia yang paling tersembunyi. Rahsia yang paling tersembunyi maknanya tidak ada satu rahsia pun yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak mengetahui. Sebab itu rahsia macam mana sekalipun Allah Ta'ala mengetahui. Sama ada rahsia itu adalah datang daripada hati kita. Macam perkara yang berlaku pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulan-kumpulan Yahudi cuba untuk kita panggil membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala tahu rahsia tersebut. Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala minta kepada malaikat sampaikan kepada Nabi Muhammad, mereka sedang buat satu konspirasi untuk bunuh kamu. Maka Nabi pun balik. Peristiwa ketika mana Bani Nadir, Huyai ibn Akhtab cuba untuk membunuh baginda Nabi SAW. Nabi datang dekat perkampungan Bani Nadir sekitar tahun 4 Hijrah. 4 nak masuk ke 5 Hijrah. Sebab Nabi nak pinjam duit daripada orang Yahudi. Kemudian Bani Nadir ni, Huyai bin Akhtab kata, boleh, tunggu jap, kami sediakan duit, tunggu, jangan lari. Pergi kat belakang. Huyai kata kepada kumpulan-kumpulan Yahudi, orang anak muda Yahudi, siapa yang nak bunuh Muhammad kat depan tu? Kat depan tu ada Nabi Muhammad, kemudian ada yang kata Abu Bakar dan juga Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ada 3 orang kat depan. Huyai kata, siapa nak bunuh? Aku bagi hadiah besar. Kemudian ramai angkat tangan, aku nak bunuh. Kemudian ada orang Yahudi kata, kau tak boleh bunuh. Sebab apa? Setiap perancangan yang kau buat, dia confirm akan diberitahu oleh Allah. Sebab dia pesuruh Allah Ta'ala. Nampak, orang Yahudi pun percaya tentang ilmu Allah Ta'ala. Kemudian Huyai kata, tak kisah, aku nak bunuh juga. Dia minta orang muda tersebut. Nabi duduk dekat satu tempat, belakang Nabi ada dinding, dia buat satu batu besar, nak lepaskan batu, bunuh Nabi SAW. Kemudian apa yang berlaku? Allah perintahkan malaikat tahan batu tersebut. Jadi kerah gitu dia, kerah. Batu tak boleh nak lepas. Sebab apa? Malaikat tahan. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan, beritahu kepada Nabi Muhammad perancangan Yahudi. Sebab apa? Allah Maha mengetahui. Nabi pun balik. Kemudian Nabi balik, Nabi pun minta utusan seterusnya, minta halau Bani Nadir daripada perkampungan yang ada di Madinah. Halau Bani Nadir. Lepas itulah berlakunya perang Khandaq, ataupun kita panggil perang Parik. Sebab apa? Sebab berlakunya peristiwa pengusiran kepada Bani Nadir tadi. Itu kisah yang mana Allah Ta'ala nak cerita tentang ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah yang Maha mengetahui. Maka setiap perancangan jahat kita kata Allah Ta'ala mengetahui. Cuma detik hati jahat kita dalam hati, adakah itu satu dosa? Itu perbincangan para ulama. Adakah kita detik hati, contoh kita fikir satu perkara yang kita panggil berniat ataupun berazam untuk buat satu dosa, ataupun kita memikirkan satu dosa, adakah dia terus berdosa? Di situ ada perbincangan. Sebab apa? Sebab walaupun Allah Ta'ala mengetahui kejahatan dalam hati, tapi dalam hati itu kita boleh ubah niat dia, boleh patahkan niat. Maka di situ sebahagian ulama kata dia tidak berdosa. Majoriti lah yang kata dia tidak berdosa kalau benda tu dalam peringkat perancangan dalam hati. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala memaafkan. Dalam Quran disebutkan tentang Allah Ta'ala mengetahui, tapi Allah Ta'ala tidak menghukum ataupun tidak memberikan ketetapan satu bentuk dosa dalam hati. Adapun keazaman yang dilakukan dalam bentuk tindakan, walaupun perkara tersebut tak berlangsung, hak tu dapat dosa sempurna. Kan kita bincang sebelum ni, ada niat apa? Niat jahat tak ada dosa, niat baik satu pahala. Itu kan? Itu kita panggil niat lintasan. Sebab tu dia bincang kalau lintasan perancangan biasa, kalau kita kata tak jadi nak buat, maka dosa tu tak jadi.
Tapi kalau kita niat buat jahat dan kita memang dah nak buat jahat dah, tapi jahat kita tu disekat ataupun tak jadi buat disebabkan faktor-faktor lain, dosa jahat tu dapat walaupun kita tak buat. Contoh, kita nak merompak duit. Kita dah niat nak merompak duit, kita pun pergi buka kereta orang tu, tengok-tengok duit tak ada. Kemudian kita pun tutup balik kereta tersebut, balik, tak dapat duit. Dapat apa? Dapat dosa. Sebab apa? Kita dah buka dah kunci kereta tu. Dah masuk dah dalam tu dan dah cuba untuk dapatkan duit tapi tak dapat duit. Maksudnya bukan kita yang membatalkan niat tu. Niat tu perbuatan tersebut tergendala disebabkan takdir Allah Taala. Daripada mana? Daripada hadis Nabi SAW cerita tentang ada dua orang yang berbunuhan. Dalam kitab Riyadhus Shalihin bab niat ada cerita tentang dua orang yang berbunuhan. Nabi sebut orang yang nak bunuh dan orang yang mempertahankan diri tu, kedua-duanya maksudnya dua-dua tu niat nak membunuh. Maksudnya yang membunuh berdosa, yang dibunuh pun berdosa juga. Sebab apa? Sebab yang dibunuh tu pun berniat nak bunuh orang yang pertama tadi. Maksudnya dua-dua berdosa. Walaupun kita kata yang mati tu tak dapat dosa lah. Sebab apa? Sebab dia niat je nak bunuh, tapi dia kena bunuh. Tak, dia berdosa juga. Sebab dia memang niat dah, dia dah lawan dah pukul dah dengan pedang. Cuma dia mati sebab dia kena bunuh dulu. So dua-dua dapat dosa. Itu kita panggil niat. Maka Allah Ta'ala tahu tak? Allah Ta'ala tahu. Sebab itu Allah Ta'ala hukum orang yang ada niat. Sebab pengetahuan Allah Ta'ala itu mendalam dalam perkara-perkara rahsia dan tersembunyi. Maka sebab itu bila ada lintasan jahat, apa yang kita kena buat? Istighfar. Sebab apa? Allah Ta'ala tahu lintasan kita. Sebab itu kadang-kadang bila kita ada lintasan jahat, Allah Ta'ala sekat kita dengan takdir-takdir yang lain. Sebab apa? Allah Ta'ala tahu dah lintasan kita tu jahat. Kalau Allah Ta'ala nak jaga kita, Allah Ta'ala akan sekat kita. Jadi itu kita panggil pengetahuan Allah pada perkara-perkara yang bersifat rahsia. Menangkap getaran hati. Setiap getaran hati dan juga getaran, maknanya apa yang difikirkan dalam fikiran kita ataupun rahsia yang samar dengan ilmu yang terdahulu dan bersifat azali. Maknanya setiap perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala tahu dalam getaran hati dan fikiran kita ini, Allah Taala sudah tahu sejak azali lagi. Sifat Allah Taala ni sudah tahu daripada sejak azali lagi. Sebab itu kita buka pada hadis 40 Imam Nawawi, hadis yang keempat, ada cerita tentang bab berkaitan dengan takdir. Apa dia takdir? Setengah orang bila baca hadis ini dia jadi putus harapan sebab dia silap faham lah. Bila takdir tersebut, hadis sebut tentang apa? Hadis kata, kamu bila mana dia ada 40 hari yang pertama air mani, 40 hari yang kedua segumpal darah, 40 hari yang kedua dalam bentuk pembentukan janin. Kemudian selepas daripada 44 bulan, 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga, jadi 4 bulan kan? Kira sendirilah. Lepas 40 pertama, 40 kedua, 40 ketiga, jadi 4 bulan. Lepas 4 bulan tu apa kata Allah Ta'ala? Disebut oleh Nabi SAW, Allah Ta'ala perintahkan malaikat untuk tiupkan roh ke dalam janin. Sebab itu usia kandungan lepas daripada 4 bulan, bayi tu dia dah ada roh. Dah ada roh. Itu yang dia bergerak. Kalau bergerak sebelum daripada tu, dia bukan pergerakan roh, dia pergerakan dalam bentuk pergerakan biasa je lah. Dia bukan pergerakan roh, dia pergerakan mungkin dari sudut biologinya jasad janin yang ada tu mungkin dia bergerak dengan air ke, tolakan air ke, Allah alam lah. Tapi kalau selepas daripada 4 bulan, pergerakan tersebut adalah pergerakan disebabkan roh yang ditiupkan oleh Allah Ta'ala. Dan ketika usia anak tersebut 4 bulan dalam kandungan, sudah ditulis baginya ajal dia, rezekinya, sama ada dia syurga ataupun neraka, dah tahu dah ketika usia kita 4 bulan dalam kandungan. Dah tahu dah kita ni masuk syurga ke neraka. Maksudnya bukan Allah Ta'ala kata, okey, kau ni aku jadikan untuk jadi ahli syurga. Bukan. Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita, sudah walaupun dalam kandungan 4 bulan, Allah Ta'ala dah catat dah beritahu dah kepada, dah isytihar dah kepada malaikat, dia ni adalah ahli syurga. Sebab apa? Allah Ta'ala sudah tahu dah, dia ni lahir, dia nak buat apa. Allah Ta'ala tahu. Itu hadis tu nak cerita tentang ilmu Allah Ta'ala yang kita kena yakin. Bahawa pengetahuan Allah Ta'ala itu adalah pengetahuan sejak azali. Sebelum Allah Ta'ala menciptakan dunia ataupun alam ni,
Allah Ta'ala sudah mengetahui tentang takdir kita secara terperinci. Kita akan buat apa pada tarikh sekian, daripada tarikh sekian dan sekian. Bila kita akan meninggal. Kita ni buat perbuatan ahli syurga ke ahli neraka. Semua Allah Ta'ala dah tahu. Maka sebab itu disebut bahawa segala rahsia, sama ada rahsia tersebut adalah perkara yang sama-sama semuanya diketahui dalam ilmu Allah Ta'ala yang terdahulu yang bersifat azali. So sifat ilmun Allah Ta'ala ni yang mengetahui ialah sifat yang ada sejak azali. Apa maksud azali? Azali ni ialah yang ada tanpa ada permulaan. Dia sama macam qadim. Cuma qadim ni kita bincang untuk zat. Zat Allah qadim. Pengetahuan Allah azali. Ataupun kita boleh katalah pengetahuan Allah Ta'ala ni juga sifat. Pengetahuan Allah Ta'ala ni sifatnya adalah qadim. Pengetahuan Allah Ta'ala itu juga adalah bersifat azali. Azali ni mengetahui sejak daripada awal tanpa ada permulaan. Azali. Dan Allah Ta'ala sentiasa bersifat mengetahui. Maksudnya tidak ada masa Allah Ta'ala ini tidak tahu. Sentiasa bersifat mengetahui sejak daripada zaman azali. Bukan dengan ilmu baru yang dicapai dengan percubaan ataupun perpindahan. Bukan dicapai dengan percubaan, dengan perpindahan. Maknanya kita punya pengetahuan kita berlaku dengan percubaan. Percubaan ni apa dia? Eksperimen. Macam mana kita boleh tahu tentang penciptaan berkaitan dengan lampu, contoh dia. Saintis buat eksperimen. Ditengok ada geseran, daripada geseran tersebut dapat melahirkan loading sikit, bau baik batuk dapat mengeluarkan, kita panggil elektrik. Maka dia pun tahu kalau bergeser, dia buat kesimpulan, kalau bergeser satu perkara, satu benda ni, benda-benda besi ni, dia dapat menghasilkan arus elektrik. Tu pengetahuan melalui percubaan. Disebut dengan nama bitahawuli wal intiqal, dengan percubaan dan juga perpindahan. Maka tu sifat yang ada pada manusia. Maka kalaulah bagi Allah Ta'ala tidak perlu kepada perkara tersebut. Maknanya ilmu Allah Ta'ala itu dia tidak melihat, tengok kepada manusia. Oh, manusia ni kalau lama tak makan dia lapar, okay, aku bagi makan dah lah. Tidak, Allah Ta'ala tahu siap-siap dah. Dan Allah Ta'ala pun memang jadi macam tu. Allah Ta'ala dah jadi dah bahawa manusia ni perlukan makan. Kalau tak makan, manusia ni akan sakit. Allah Ta'ala yang buat benda tu. Maka itu sifat ilmu bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka apa pengajaran daripada sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Malah nak masuk sifat iradah ni panjang sangat. Kita masuk nanti. Apa pengajaran sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kita umat Islam? Maka kita mengambil pengajaran daripada sifat ilmu Allah Ta'ala. Macam qudrah tadi, kita meletakkan keyakinan bahawa Allah memiliki kuasa sehingga mendapat meleburkan sifat sombong kita, sebab kita pun tahu kuasa ni bukan kuasa kita, kuasa Allah rupanya. Sifat ilmu Allah Ta'ala ni akan menjadikan kita yang pertama sekali akan sentiasa berjaga-jaga dalam hidup kita. Sebab apa? Allah Ta'ala tahu belaka kita buat apa. Kalau kita yakin, kita meyakini, beriman pada sifat ilmu Allah Ta'ala, maka kita akan sentiasa beringat ketika mana nak buat dosa. Bila kita nak buat dosa pada Allah Ta'ala, kita akan terlintas. Allah Ta'ala tahu apa aku nak buat ni. Jadi bila mana kita tahu Allah Ta'ala tahu apa yang kita nak buat, maka kita cepat-cepatlah kita kembali dan bertaubat pada Allah Ta'ala. Macam supaya kita nak balik kampung lah. Tuan-tuan nak balik ke utara, nak balik ke selatan, nak balik ke timur ni, dia tak banyak sangat isu dia. Sebab tak banyak sangat kamera. Kalau ada kamera pun dia punya kamera apa yang tembak tu. Kalau kat kamera yang mata dajjal tu dia tak ada sangat. AS. Kita panggil kamera mata dajjal. Dia tangkap nombor. Kita bila kita lalu, katakanlah nak balik ke utara, kita tahu dah. Kalau lalu dekat area Slim River tu, kita tahu dah kena berhati-hati. Sebab apa?
ada mata yang memerhati kita. So apa yang kita buat? Sampai tempat tu kita akan slow, kemudian laju balik, kan? Slow, lambatlah sampai. Laju balik. Sebab apa? Ada mata memerhatikan kita. Samalah macam kehidupan kita. Kalau kita yakin bahawa akan ada sentiasa ada mata. Mata ni maknanya pandangan lah. Allah Ta'ala tak melihat dengan mata. Atau yang kita bincang nanti. Sifat samak dan basar nanti. Kenapa ulama letak juga sifat samak dan basar? Nak bagi tahu kepada kita semua, Allah Ta'ala tak melihat dengan mata. Allah Ta'ala melihat dengan basar. Basar ni sifat pelihat. Kalau kita meyakini Allah Ta'ala maha mengetahui ni maha memandang, maha mendengar, maha mengetahui segala apa yang ada pada kita. Nescaya kita bila nak buat satu dosa, kita akan memikirkan satu perkara. Kalau aku buat ni, Allah Ta'ala tahu apa yang aku nak jawab dengan Allah Ta'ala. Kita kena yakin dengan Allah Ta'ala. Maka tu yang pertama. Kita akan ada rasa terdidik untuk berhati-hati dalam setiap perkara. Ni kalau betul-betul sifat ilmu tu dia menyerap dalam diri kita. Sekarang ni kita pada peringkat tahu Allah Ta'ala itu tahu. Kita belum lagi subur dan merasai dalam diri kita tentang Allah itu mengetahui setiap tindak tanduk kita sehingga kan kita menjadi orang yang sangat berjaga-jaga dalam tindakan. Ramai je orang tahu tapi dia masih lagi buat-buat tak tahu, ramai. Sebab apa? Sebab dia belum lagi membekas dalam hati kita. Sebab tu kita nak ambil sifat ilmu ni supaya dia jadi bekas dalam diri kita. Allah Ta'ala itu mengetahui setiap gerak-geri yang kita buat. Walaupun benda tu bisikan dalam hati. Yang kedua, bila mana kita sebut tentang sifat ilmu, maka kita akan jadi manusia yang berdoa dengan penuh bersungguh-sungguh. Sebab apa? Sebab bila kita berdoa dengan penuh keyakinan, kita tahu bahawa Allah Ta'ala mendengar dan Allah Ta'ala memandang doa kita. Berbanding dengan orang berdoa dalam keadaan yang tidak merasai sifat ilmu Allah Ta'ala. Dia akan berdoa seolah-olah macam, bagi-bagilah, kalau dengar, bagilah. Dia tak doa betul-betul. Jadi bila tahu sifat ilmu Allah Ta'ala ni, kita akan tahu Allah Ta'ala ni tahu masalah aku. Mustahil Allah Ta'ala tak tahu. Dan Allah Ta'ala dengar doa aku ni. Mustahil Allah Ta'ala tak dengar. Tetapi apa yang Allah Ta'ala sedang buat, itu adalah di bawah ilmu Allah Ta'ala. Itu kita akan jadi manusia yang sentiasa meyakini setiap doa-doa kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, pengajaran daripada sifat ilmu Allah Ta'ala ini, dia akan menjadikan kita ini mengubati segala kedukaan kita dan kita menjadi lebih positif dan optimis dalam hidup kita. Sebab apa? Sebab kita yakin setiap perkara yang berlaku ni adalah berdasarkan kepada kebijaksanaan Allah Ta'ala. Senang kata, Allah Ta'ala tahu yang terbaik untuk aku. Dengan sifat ilmu Allah Ta'ala. Maknanya dia akan mendamaikan hati kita yang mungkin dalam keadaan yang resah. Kenapa aku diuji dalam keadaan begini? Kita pujuk hati kita bahawa Allah Ta'ala tahu apa yang terbaik untuk aku. Bukanlah kita bertindak. Kita menafikan usaha, tidak. Tapi setelah kita berusaha, hasilnya itu adalah dikunci dengan ilmu Allah Ta'ala. Supaya kita dapat menenangkan jiwa kita. Setelah berusaha, bila mana gagal dalam usaha kita, kita kunci dengan, tak apalah, Allah Ta'ala tahu yang terbaik untuk hidup aku. Sebab apa? Allah Ta'ala tidak akan buat dalam keadaan yang sembrono tanpa pengetahuan. Allah Ta'ala tak akan buat. Sebab apa? Sebab manusia dia akan buat dalam keadaan yang macam tahu, tapi tak tahu pun. Kan? Dia sembang macam tahu, tapi rupanya tak tahu. Itu manusia. Allah Ta'ala tak akan buat begitu. Allah Ta'ala buat dengan sangat teliti dengan pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Maka habis asas ataupun prinsip yang keempat. Nak cakap banyak pun tak boleh dah. Dah sumbat lah dia punya baik-baik dekat atas tu. Jadi kita berhenti takat tu lah. Bolehlah nak pergi beli nasi lemak ke, roti canai ke. Hari ni tak tahulah, tak sedia kot sebab lambat bagi tahu. Tahu-tahu je tiba-tiba ada kuliah kan, mesti terkejut kan. Tapi kalau ada tu kira rezeki lah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kebaikan dalam pengajian kita pada pagi ini. InsyaAllah kita sambung pada pertemuan akan datang, ya, al-aslul khamis fil iradah, cerita tentang iradah ataupun kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu alam.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واحمِ حوزة الإسلام يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا من المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا من المسلمين والمجاهدين في غزة. اللهم انصر الإسلام اللهم انصر إخواننا من المسلمين والمجاهدين في سوريا وفي لبنان وفي كل مكان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.